Terima kasih RTM. Agenda kita ialah menganjurkan persidangan industri kreatif kebangsaan 2021 bersempena dengan UNESCO Kuala Lumpur World Book Capital 2020. Kita sebagaimana biasa menganjurkan Anugerah Buku Negara 2020 dan 2021. Kerana MCO pada anugerah 2020 tu tak dapat dianjurkan, jadi pada kali ini kita rangkumkan dua anugerah, iaitu Anugerah Buku Negara 2020 dan Anugerah Buku Negara 2021. Dan juga kita akan melancarkan Anugerah Telenovela 2020 dan 2021 calon-calonnya pada esok hari. Yang berhormat Timbalan Menteri Komunikasi, Multimedia dan Komunikasi akan merasmikan pelancaran Writers Club, pelancaran kita punya agenda kreatif kita, dan kemudian Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, akan merasmikan persidangan industri kreatif pada petang ini. Anugerah Buku Negara juga akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri. Begitu juga pada esok hari, persidangan ini berlangsung pada 2 hari, iaitu persidangan industri kreatif kebangsaan pada Rabu 7 April dan Khamis 8 April sampai malam. Jadi bermakna kita ada 3 sesi. Asalnya dilanjutkan kepada hari Jumaat, tapi oleh kerana MCO dan juga kita tak nak terlalu lama jadi atas nasihat Majlis Keselamatan Negara, kita buat persidangan ini di 2 hari. Isi yang nak kita capai ialah kita nak supaya industri kreatif ini menjadi satu pemangkin ekonomi baru di dalam rancangan Malaysia ke-12, kerana RMK-12 belum lagi dibentangkan, jadi masih sempatlah untuk memasukkan industri kreatif sebagai satu sumber penjana ekonomi, khususnya kita terlalu ramai siswazah menganggur. Siswazah sudah lulusan universiti, dah kira orang yang cerdik, pandai dan berilmu. Tak sepatutnya menganggur kalau mereka itu mengamalkan daya kreativiti masing-masing. Jadi industri kreatif adalah industri untuk orang-orang cerdik lah kiranya. Tetapi sebenarnya sebelum ini, masyarakat kita di Malaysia ini orang-orang kampung yang tak pernah belajar tinggi pun sangat kreatif. Boleh menganyam, boleh menjahit, boleh dari mengkuang, boleh dianyam jadi tikam, jadi pelbagai bakul yang dicelup dalam pelbagai warna, dan sudah ratusan tahun, malah ribuan tahun. Ini tamadun. Ini yang dipanggil warisan, seni warisan. Begitu juga pelukis kita telah sangat berjaya, tetapi sebelum ini tidak dijual pada skala yang besar, tidak dipasarkan, dan harganya pula harga orang kampung. Jadi sedangkan pada abad ke-21, sempena dengan ledakan teknologi maklumat, sudah tiba masanya kita mempromosikan produk-produk warisan ini dan kesenian kebudayaan kita di pasaran antarabangsa, di pasar internet. Jadi pemasaran secara internet inilah yang harus kita kembang biakkan, dan inilah perlu gabung jalin di antara NGO dan juga jabatan kerajaan serta kementerian serta juga para sarjana. Sesi kali ini, persidangan pada 7 dan 8 ini mengumpulkan para sarjana dan penggiat industri dan NGO-NGO. Sesi yang kedua nanti akan ada satu persidangan yang mana melibatkan jabatan-jabatan kerajaan. Jadi dapatan atau resolusi daripada persidangan 7 dan 8 April ini akan dibawa dalam persidangan untuk bersama-sama pembuat dasar. Bermakna di peringkat jabatan
di peringkat agensi kerajaan. Selepas itu diserahkan pada Yang Berhormat Menteri, yang Berhormat Menteri atau kementerian yang bersangkutan. Kementerian satu ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kerana di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia ada media, dan ada juga functional kreatif. Kita ada buat filem apa semua, Finas, agensi seperti Finas, My Creative Venture, My Creative yang menggalakkan industri yang ada dana apa semua ni, kita akan bersemuka. Jadi tidak nanti timbul sebagaimana sebelum ini, misalnya isu di antara Finas dengan Persatuan Pengarah FDAM dengan Profima. Isu-isu ini sepatutnya tak berbangkit. Tetapi tidak ada satu kata orang kesepakatan. Disebabkan oleh apa? Kerana dari pihak penggiat industri berbeza pendapat dengan pihak pengurusan agensi kerajaan. Jadi kita tak mahu benda ini berpanjangan. Kita nak supaya semua ini diputuskan di dalam satu dasar yang benar-benar betul. Mana kalau ada dana untuk membantu penggiat industri untuk mengembangbiakkan warisan kita, sebarkan dana itu kepada orang yang sepatutnya, kepada penggiatnya. Bukannya kita menuding jari, tuduh menuduh. Kita tak mahu. Kita nak supaya negara kita ini maju, masyarakat kita maju. Jadi apa juga kerjasama yang sepatutnya dibuat, kita harus buat. Apa juga pertelingkahan pandangan harus diputuskan dalam persidangan, di dalam satu pertemuan kerjasama di antara agensi kerajaan dengan syarikat-syarikat swasta, dengan korporat, dengan juga NGO. Jadi kita berharap industri kreatif ini adalah juga sebagai pemangkin untuk melonjakkan kita nak mengadakan industri kreatif award, mana anugerah industri kreatif kebangsaan, lepas tu akan jadikan International Creative Award. Ini daripada hasil resolusi nanti, salah satu daripadanya ialah mengadakan anugerah industri kreatif secara industri, dari sudut industri, bukannya dari sudut kerajaan semata-mata. Kerana selama ini kerajaan menunjuk, membuat, menyediakan dana, tetapi kadang-kadang industrinya tak faham. Bukannya boleh beri dana tu begitu saja. Dia ada dia punya seliaan dia, ada tata cara dia, dan ada kata orang auditnya. Jadi bagi kedua-dua belah pihak harus membetulkan apa juga salah faham. Yang kedua yang kita nak capai ialah bersempena dengan UNESCO Kuala Lumpur World Book Capital yang bermula daripada 23 April 2020 tahun lepas. MCO pun ketika itu berkuat kuasa sehingga akan tamat pada 22 April minggu depan. Lagi 10 hari lagi. Jadi persoalan dia, apa yang nak kita capai? Udahkah kita capai? UNESCO menetapkan setiap sejuta penduduk, negara yang nak maju macam Malaysia ni mesti menghasilkan 1000 judul buku baru setiap tahun. Bayangkan 1000 judul buku baru, banyak tu. Kalau 33 juta bermakna 33,000 judul buku baru setiap tahun. Sekurang-kurangnya begitu. Sedangkan statistik yang ada dalam Perpustakaan Negara, yang kerana setiap buku yang diterbitkan perlu ada ISBN, iaitu International Standard Book Numbers. Itu ialah nombor siri buku dalam dunia ini. Diterbitkan mesti ada nombor siri tu. Sebab apa? Mereka monitor. Jadi Library Congress monitor, library seluruh dunia dia monitor daripada nombor ISBN tu. Kalau nak beli buku, siapa author, siapa pengarang dia, siapa penerbitnya, negara mana terbit, masyarakat mana, dan kemudian baru subject matter.
Jadi persoalan dia sekarang, sehingga tahun 2017 kita mencecah hampir 19,000, 18,000. Tetapi sejak 2019 MCO ni dia turun dengan drastik sampai saya ingat hanya sekitar 16. Walaupun yang mohon ISBN tu melebihi 23,000, 22,000, tetapi yang benar-benar menghantar buku-buku baru kalau kita saringkan tak sampai 15,000. Yang dipasarkan. Ya, yang diterbitkan yang benar-benar baru. Kerana setengahnya ISBN tu kitab Yasin yang diulang cetak oleh pelbagai penerbit lain pun dia ada ISBN. Kalau ada 100 penerbit atau 100 edisi kitab Yasin, maka 100 lah judul buku lah. Dia begitu. Jadi kalau setelah ditolak, disaring, kita ada sekitar 15,000 judul buku baru sahaja. Itu maksimum. Mungkin lower tu ataupun rendah daripada itu. Jadi kalau target sasaran UNESCO ialah 33,000, jadi mana kita di bawah 50%. Jadi jadi hal ini perlu diperbetulkan. Oleh kerana itu, Yayasan Pengenalan Buku Negara dan dengan kerjasama universiti-universiti dan juga penerbit-penerbit swasta, termasuk Dewan Bahasa, Institut Terjemahan Buku Malaysia, Institut agensi-agensi dan universiti, IPTA, IPTS, mengambil ketetapan untuk seolah-olah memberi keutamaan kepada profesor, pensyarah, pengajar, tenaga pengajar IPTA, IPTS, mesti 30% daripada mereka itu mengarang buku. Kalau keseluruhannya kita ada 50,000, bermakna kita harus ada dalam 1,500 judul. Kalau 10%, 30,000, 3,000 kan. Jadi kalau 30%, mana 9,000 judul setiap tahun dari golongan ini. Tetapi kita juga memerlukan cikgu-cikgu, guru-guru di sekolah rendah dan sekolah menengah, di mana kita ada sekitar 425,000 hingga 430,000 orang guru. Kalau masuk tadika melebihi 450,000. Jadi kita target 10% daripada mereka ni. Kalau 400,000, 40,000 guru harus di-train, harus dilatih. Inilah tugas Writers Club. Melatih guru-guru secara atas talian supaya dalam tempoh setahun hingga 2 tahun mereka boleh menghasilkan sebuah judul buku. Jadi kemudian kita boleh terbitkan secara atas talian. Sebab kos penerbitan yang paling mahal ialah apabila kita cetak. Tetapi oleh kerana ada e-buku, kita tak perlu cetak. Jadi kos kita hanya idea dengan kemahuan. Dan juga satu pengurusan manuskrip baru. Jadi ini tugas yang boleh dilakukan dengan mudah. Kerana kita ada jalur lebar. Kita ada komunikasi, apa dikata orang, internet dan juga gadget. Kita ada komputer, kita ada handphone, smartphone, semua orang ada. Jadi boleh mengarang daripada WhatsApp, memfitnah ke menyebarkan dakwah-dakwah yang tak membina. Lebih baiklah mereka ini kita latih mengarang buku. Dan apa hasilnya? Hasilnya ialah dia orang dapat buku itu dibeli dan disubsidi pembelian tersebut, dan ditempatkan di perpustakaan-perpustakaan awam. Dan sekiranya mereka nak cetak, kita beri kos cetak itu. Jadi ini akan melibatkan, sudah tentulah, setiap judul sekurang-kurangnya untuk menghasilkan buku yang baik daripada RM5,000 hingga RM10,000. Jadi kalau 1,000 judul sudah 5 juta. Kalau 30,000 judul 15 juta. Tapi jadi yang ni adalah satu dasar-dasar yang perlu disegerakan. Macam ini pun salah satu dasar juga lah untuk menegahkan,
guru-guru tu kan. Guru-guru mana yang tu kan. Jadi benda ni harus disegerakan. Bermaknanya kalau 1000 jodoh tadi, sekurang-kurangnya kita perlu 5 juta. Kalau 10,000 jodoh, 50 juta. Kalau 30,000 jodoh, 150 juta. Jadi kita mensasarkan sekurang-kurangnya kita perlu melabur 150 juta untuk perkara ini. 150 juta bagi kita, bercakap bajet negara pun 200 lebih bilion. Kan? Apa ada 150 juta? Bajet Kementerian Pelajaran pun mencecah 50-60 bilion. 150 juta kecil saja. Kalau kita mahu. Kita nak wajibkan perpustakaan sekolah, pusat sumber sekolah membeli ni. Kalau atas talian, kalau harga buku dicetak mungkin RM20. Tapi atas talian mungkin kita jual RM5 je. Kan? Ataupun kita share mungkin RM1. Tetapi kalau masing-masing boleh menghasilkan banyak dan ikutlah cara mana, pemasaran ni kena kreatif. Jadi di sinilah balik kepada apa pun yang kita buat, industri kreatif. Cara kita bergerak, baik nak masakkan buku atau nak membuat produk makanan, produk hiasan, majlis perkahwinan ke apa, semua ni boleh dibuku. Buku masak atas talian. Jadi hal-hal inilah yang dikupas bersempena dengan tamatnya UNESCO Kuala Lumpur World Book Capital ni. Kita berhasrat untuk menjadikan anugerah buku negara ni kepada International Book Award mulai tahun depan 22. Jadi hadiahnya mungkin boleh pergi Frankfurt, pergi ke Pesta Buku Dunia, atau kalau tak boleh pun buku-buku tersebut diterjemahkan dalam pelbagai bahasa besar dunia. Selain daripada bahasa Inggeris, kita juga ada bahasa-bahasa yang lain lah. Ya, bahasa-bahasa antarabangsa, bahasa-bahasa United Nations. Ya. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Halo.